Salam Madani. Saya ucapkan kepada Tuan Pengacara Majlis, para hakim yang harif serta bijaksana, penjaga masa, patuh pada waktu serta kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Tajuk cerita saya ialah Jiran Itu Ialah Dia. Swilan merupakan seorang ibu tunggal yang tinggal bersama anaknya yang bernama Jason. Jason merupakan seorang yang pasif dan tidak gemar bergaul dengan orang lain. Ibunya tidak suka akan sifat yang suka memerap di rumah tanpa menjalinkan hubungan baik atau bersosial dengan anak-anak jiran yang lain. Menjalin hal ini membimbangkan ibunya, manakala tidak Jason sanggup memerap di rumah seharian. Suntuk tanpa keluar dan bertegur sabar dengan jiran di kawasan persekitaran itu. Jason, mengapa kamu asyik terperap di rumah saja? Ibu risaulah keadaan kamu ini, tanya Swilan. Pertanyaan ibunya pada suatu pagi itu tidak dijawab oleh Jason. Dia hanya berdiam tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Swilan berlalu pergi. Namun dia memikirkan apakah yang dihadapi oleh anaknya itu. Walaupun dia tahu bahawa Jason tetap enggan bercampur dengan bermacam-macam dengan anak-anak jirannya yang berbangsa Melayu. Berulang kali nasihat diperkatakan kepadanya, akan tetapi nasihat yang diberkatakan itu bagaikan mencurah air ke daun keladi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Swilan cuba untuk memujuk Jason supaya bersosial dengan jiran mereka. Jason, janganlah kamu bersikap seperti kata di bawah tempurung. Kamu patut berkenalan dengan jiran-jiran kita. Jiran-jiran kita. Namun begitu Jason memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan jirannya. Jiran-jiran kita ni hanya suka menjaga tepi kain orang lain je lama, kata Jason. Swilan menggeleng-geleng kepala apabila mendengar jawapan yang diperkatakan oleh Jason itu. Pada suatu hari, seorang daripada anak jiran Swilan, Rahman, menghantar bubur pisang yang dibuat oleh ke rumah Jason. Secara kebetulan Jason berada di luar rumah semasa Rahman datang. Secara mula menyapa Jason dan bertanyaan khabar, tetapi Jason hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan tersebut. Tanpa putus asa, Rahman mengganggukan beberapa soalan kepada Jason. Namun dia hanya menganjurkan tersebut
secara endah tak endah sambil menunjuk perasaan dingin. Selepas menyampaikan bubur tersebut kepada Jason, Rahman berlalu pergi dengan perasaan kecewa. Secara kebetulan Jason dan Rahman ditempatkan di dalam kumpulan yang sama dalam tugasan sejarah di sekolah. Walaupun begitu Jason tidak berubah, usaha Rahman untuk membuatkan Jason bercakap tidak berhasil. Pada suatu hari rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gangguan lintas pintas yang berlaku atas bahagian atas rumah Jason. Seluruh kampung gempar dengan kejadian tersebut. Lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai aur dengan teping untuk memadamkan api. Swilan berada di luar rumah, teringat akan Jason yang sedang tidur di ruang tamu. Dia menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan bermata hatinya itu. Tolong, selamatkan anak saya. Apabila mendengar jeritan tersebut, dia langsung tidak peduli akan api yang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya Jason dapat diselamatkan walaupun sedikit kecederaan ringan di bahagian kakinya. Rahman, saya meminta maaf. Saya menyesal. Sekarang baru saya faham erti jiran dan bersahabatan. Jason menghulurkan tangannya kepada Rahman. Rahman menyambutnya. Marilah kawan-kawan kita, amalan berpaduan. Sekian, terima kasih.